Bersatu dan cabaran masa depan di Sabah. Pertembungan naratif mengenai masa depan politik. Salam kepada semua penonton setia Current Sphere MY. Hari ini kita akan menyelami salah satu isu politik yang hangat diperdebatkan sekarang di Sabah. Mampukah bersatu Sabah bertahan dalam PRN yang akan datang? Atau adakah mereka akan lenyap seperti yang diramalkan oleh UMNO? Perkembangan terkini politik Sabah memperlihatkan pelbagai naratif yang bertembung, terutama antara Bersatu dan UMNO, dengan masing-masing membawa agenda mereka tersendiri. Dalam perbincangan kali ini, kita akan menyentuh segala aspek yang relevan, termasuklah fakta-fakta sejarah, cabaran masa kini, dan persoalan masa hadapan, disertai dengan pandangan kontroversi untuk mencetuskan perbincangan yang lebih mendalam. Ketua Armada Bersatu Sabah, Muhammad Affan Jumahat, baru-baru ini tampil mempertahankan relevansi partinya dalam lanskap politik negeri. Beliau menekankan bahwa Bersatu Sabah masih mempunyai akar perjuangan yang kukuh dalam membela hak-hak Sabah, terutamanya melalui Perjanjian Malaysia 1963 atau MA63. Bagi Bersatu, tuntutan pemulangan 40% hasil negeri yang termaktub dalam Perkara 112 Perlembagaan Persekutuan adalah antara agenda utama yang akan diketengahkan dalam Manifesto Perikatan Nasional untuk pilihan rakyat negeri Sabah yang akan datang. Muhammad Affan menyifatkan rakyat Sabah sebagai matang dalam berpolitik, di mana mereka ini mencari pemimpin yang benar-benar memahami dan memperjuangkan isu-isu yang berkaitan dengan hak-hak negeri dan bukannya sekadar berpolitik untuk kepentingan pribadi. Sebaliknya, pemimpin UMNO, Datuk Muhammad Fuad Zarkashi, melihat masa depan yang suram bagi Bersatu Sabah. Beliau secara terang-terangan meramalkan bahwa parti itu akan bungkus dalam PRN Sabah yang akan datang. Menurutnya, Bersatu Sabah tidak mempunyai jentera kepimpinan yang kukuh selepas ramai pemimpinnya termasuk Ketua Menteri Sabah Datuk Sri Haji Jinor keluar daripada parti. Haji Ji bersama beberapa ahli Dewan Undangan Negeri Bersatu yang lain telah menumbuhkan Parti Gagasan Rakyat Sabah atau PGRS dan bergabung dengan Gabungan Rakyat Sabah GRS, meninggalkan Bersatu dalam keadaan yang terumbang-ambing. Muhammad Fuad menambah bahwa tanpa kerjasama yang strategik, sukar untuk Bersatu Sabah bersaing secara kompetitif dalam PRN yang akan datang. Beliau turut mempersoalkan siapa yang akan menjadi calon utama atau poster boy Bersatu untuk menghadapi pilihan raya ini, selain meragui sejauh mana PAS Sekutu Bersatu mampu membantu mengukuhkan kedudukan mereka di Sabah, memandangkan PAS sendiri tidak mempunyai sokongan kuat di negeri itu. Jika kita meninjau realiti politik Bersatu Sabah, cabaran yang dihadapi oleh parti itu bukan sesuatu yang kecil. Langkah Haji Ji dan beberapa adun lain meninggalkan Bersatu adalah pukulan besar. Lebih-lebih lagi apabila mereka menyertai PGRS yang kini berada dalam kerajaan perpaduan di bawah pimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Walaupun begitu, Muhammad Affan tetap optimis dengan mendakwa bahwa rakyat Sabah masih menyokong agenda perjuangan hak-hak negeri yang dibawa oleh Bersatu. Beliau percaya bahwa relevansi Bersatu Sabah tidak bergantung pada kekuatan individu atau adun tertentu, tetapi pada dasar dan komitmen mereka terhadap rakyat. Namun begitu, hakikatnya kini Bersatu Sabah hanya mempunyai barisan kepimpinan yang terhad diketuai oleh Datuk Seri Ronald Kiandi yang juga ahli parlimen Beluran. PRN Sabah yang akan datang dijangka menjadi ujian terbesar bagi Bersatu Sabah. Bagi Muhammad Affan, isu MA63 adalah taruhan politik yang paling kuat, tetapi adakah ini cukup untuk mengembalikan kepercayaan rakyat? Atau adakah ini sekadar retorik politik yang gagal diterjemahkan kepada tindakan konkret?
Ini menimbulkan persoalan sama ada isu-isu yang diketengahkan oleh Bersatu Sabah benar-benar relevan dengan keperluan semasa rakyat atau sekadar menjadi bahan kempen semata-mata. Di sisi lain, UMNO melalui kenyataan Muhammad Fuad kelihatan lebih fokus untuk menjatuhkan kredibiliti Bersatu berbanding memperkukuhkan sokongan mereka sendiri di Sabah. Ini menimbulkan dilema bukan saja kepada Bersatu tetapi juga kepada UMNO yang juga menghadapi cabaran untuk kekal relevan, terutamanya selepas PRU 15 di mana sokongan terhadap parti itu semakin merosot. Selain daripada pertembungan antara Bersatu dan UMNO, satu persoalan besar yang turut timbul adalah peranan PAS sebagai rakan sekutu Bersatu di Sabah. Muhammad Fuad sendiri menyatakan bahwa PAS tidak mempunyai kekuatan untuk membantu Bersatu di Sabah. Namun, sejauh mana ini benar? Adakah PAS menjadi liability kepada Bersatu atau adakah ia masih relevan sebagai komponen strategik dalam membina sokongan di kalangan pengundi Muslim di Sabah? Apa yang jelas, PAS belum mampu menembusi Sabah seperti mana di Kelantan atau Terengganu, tetapi ia masih memainkan peranan penting dalam menentukan persepsi terhadap Bersatu. Persoalan seterusnya adalah mengenai tindakan Haji Jinor. Bagi sesetengah pihak, Haji Ji dilihat sebagai pengkhianat kepada Bersatu kerana meninggalkan parti untuk menubuhkan PGRS. Namun, adakah langkah ini sebenarnya strategi yang bijak untuk memastikan Sabah mempunyai suara yang lebih kuat dalam kerajaan perpaduan? Atau adakah ia sekadar langkah oportunis untuk mengukuhkan kedudukannya sebagai ketua menteri? Tindakan ini mencerminkan dinamik politik Sabah yang unik di mana kesetiaan kepada parti seringkali berubah-ubah berdasarkan keperluan semasa dan perhitungan politik pribadi. Kesimpulannya, PRN Sabah akan menjadi medan pertempuran yang menentukan masa depan Bersatu Sabah. Jika Bersatu gagal meraih kepercayaan rakyat, ini bukan saja akan menjejaskan kedudukan mereka di Sabah, tetapi juga memberi impak kepada kekuatan Perikatan Nasional secara keseluruhan. Namun, jika mereka masih membuktikan bahwa mereka masih relevan, ini mungkin memberi nafas baru kepada perjuangan mereka. Persoalannya kini, adakah rakyat Sabah akan terus memberikan sokongan kepada Bersatu atau adakah mereka akan berpaling kepada gabungan politik lain seperti GRS atau UMNO? Dengan lanskap politik Sabah yang sentiasa berubah-ubah, apa saja boleh berlaku. Begitulah analisis kita untuk hari ini. Apa pandangan Anda tentang isu ini? Adakah Bersatu Sabah mampu bangkit semula? Atau adakah masa depan mereka benar-benar suram seperti yang diramalkan oleh UMNO? Adakah rakyat Sabah masih percaya kepada janji-janji mengenai ME63 atau adakah mereka sudah muak dengan retorik yang tidak membawa perubahan? Kongsikan pendapat Anda di ruangan komen dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe kepada channel ini Currents VMY untuk analisis politik terkini. Kita jumpa lagi dalam episode yang seterusnya di video akan datang. Sekian semua, terima kasih.